like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk 4.2 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ada satu je, kita nak menyenaraikan 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Alright? Okey, cikgu ada gambar kari ayam. Soalan cikgu, awak pernah tak masak kari ayam? So, antara kejap lagi cikgu tunjuk yang mana yang paling cepat masak. Alright? So, cikgu nak tanya pendapat awak. Okey, contoh. The first one, cikgu ada gambar api. Okey, ini adalah suhu, alright. Contoh, cikgu guna api kecil ke api besar yang kalau kari ayam kita cepat masak? Kita nak cepat masak ni, kita guna api kecil ke api besar? Ya, mestilah kita guna api besar. So, maknanya kita akan guna suhu yang tinggi. Alright, yang kedua, cikgu ada air. Satu, cikgu letak, okey, contoh satu periuk, cikgu letak air sikit. Satu periuk lagi, cikgu letak air banyak. Ayam kari mana yang lagi cepat masak? Yang ada air sikit ke air banyak? Ya, betul. Ini adalah air sikit. Maknanya kalau lagi banyak, lagi lambatlah dia nak masak kan. So, maknanya kepekatan pun penting. Alright. So, yang ketiga, cikgu ada ayam kecil-kecil dengan ayam besar. Ni dia punya saiz yang berbeza. So, ayam yang mana yang paling cepat masak? Ayam yang dipotong kecil-kecil ke ayam yang dipotong besar-besar? Ya, mestilah yang kecil-kecil. So, maknanya ini adalah beberapa faktor untuk bagi kari ayam kita cepat masak. Alright, kita akan tengok apa kaitan dengan kadar tindak balas. Okey. Okey, kita nak sambung dengan 5 faktor yang boleh mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, kita nak belajar 5 tau. So, yang pertama adalah suhu bahan. Alright, contoh cikgu ada yang ni kan. Kalau yang paling tak panas dengan yang paling panas, yang mana yang paling tinggi kadar tindak balas? Yang mana paling cepat masak? Mestilah yang panas kan? So, kita boleh cakap semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Boleh? Alright, yang kedua cikgu ada apa? Cikgu ada kepekatan bahan. So, untuk kepekatan, nampak ni air sikit dengan air banyak. Yang mana yang lagi pekat? Air sikit ke air banyak? Yes, air sikit. So, yang mana lagi cepat masak? Ya, air sikit. So, maknanya semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Maknanya lagi pekat, lagi cepat dia nak masak. Lagi tinggi kadar tindak balas dia. Alright? Alright, yang ketiga, cikgu ada apa ni? Ya, cikgu ada saiz bahan. So, untuk pengetahuan awak, kita ada nampak ni daripada kecil sampai besar. Yang mana yang tinggi? Yang mana yang tinggi kadar tindak balas? Ya, yang kecil. Maknanya macam tadi, ayam kalau saiz dia kecil, dia lagi cepat masak kan? Sama macam ni, kalau saiz dia makin kurang, maknanya kadar tindak balas dia lebih tinggi. Alright? So, yang keempat, cikgu ada tekanan. Okey, tekanan ni hanya untuk gas kerana hanya gas yang boleh ditekan. Okey, contoh kalau solid, dia dah tak boleh dimampatkan. Alright? So, dia hanya tekanan ni adalah untuk gas. Okey? So, cuba tengok dekat sini. Antara A dengan B, yang mana tekanan tinggi? Ya, yang B. So, bila B tekanan tinggi, maknanya semakin tinggi tekanan, semakin tinggi kadar tindak balas. Alright? Alright, kita pergi yang kelima. The last one. Okey, yang kelima adalah kehadiran mangkin. Mangkin ni apa? Okey, untuk pengetahuan awak,
kehadiran makin boleh meningkatkan kadar tindak balas. Maknanya dia lagi cepat. Alright, okay, contoh tengok ni. Kalau dia tak ada makin, dia macam siput. Tetapi kalau dia letak makin, dia reaction tu, dia akan jadi sangat cepat. Macam you letak cheetah. Kan, senang. Okey, boleh? Okey, bab 4.2 telah tamat. Masa pelik kan? Kenapa cepat sangat habis? So, untuk pengetahuan awak yang cikgu ajar tadi hanya teori. So, maknanya kalau nanti, okey, dalam 4.2 ni ada banyak eksperimen wajib. So, maknanya kalau let's say awak nanti dah masuk sekolah, kan nanti cikgu awak buat eksperimen dengan awak. Kan, kalau eksperimen tu contoh dia guna suhu yang tinggi, awak tahulah maknanya dia lagi cepat. Kalau ada makin, dia lagi cepat. Kalau dia makin pekat, dia makin cepat. Kalau saiz makin kecil, dia makin tinggi kadar tindak balas. You faham tak? So, tadi yang cikgu ajar hanya teori. So, yang awak akan buat dekat sekolah adalah eksperimen. Alright? So, untuk tajuk 4.2 ni, okay, kita try tengok soalan nombor 1. Nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Tadi cikgu baru ajar awak 5 faktor. Apa dia? Yang pertama adalah, jawapan dia apa? Ya, yang pertama adalah suhu. Yang kedua adalah, yes, bagus kepekatan. Yang ketiga adalah, yes, bagus saiz bahan. Yang keempat adalah, ya, bagus kehadiran makin. Dan yang terakhir adalah tekanan. Okey? Okey, kita sambung dengan soalan 2. Lengkapkan pernyataan berikut. Semakin apa suhu bahan, semakin tinggi kadar tidak balas. Ingat tak, suhu makin tinggi ke makin rendah? Okey, soalan yang B. Semakin apa kepekatan, semakin tinggi kadar tidak balas. Ingat tak pasal kepekatan tadi? Yang pekat ke yang cair, yang tinggi kadar tidak balas? Yang C. Semakin apa saiz bahan, semakin tinggi kadar tidak balas. Awak rasa apa jawapan dia? Cuba awak comparekan dengan yang kita nak masak kari tadi. Okey, kalau suhu, kita guna suhu yang apa kalau nak cepat masak? Ya, bagus, kita akan guna suhu yang tinggi. So, kalau kepekatan, kita nak guna apa? Air sikit ke air banyak? Ya, air sikit. Kalau air sikit, kepekatan dia lebih tinggi. Bagus. Okey, kalau saiz kita nak potong ayam kecil-kecil ke, kita nak buat dia besar-besar? Yang mana yang lagi cepat masak? Yang mana lagi tinggi kadar tidak balas? Ya, betul. Yang kurang saiz. Okey, senang kan? Okey, kita pergi soalan yang ketiga iaitu soalan terakhir. Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas. Antara 5 tadi, apa benda yang cikgu kata pasal gas? Ingat tak? Suhu ke? Kepekatan ke? Saiz ke? Tekanan ke? Makin. So, jawapan awak apa? Ya, betul. Jawapan dia adalah tekanan. So, itu saja untuk teori pasal faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So, cikgu harap awak faham tajuk ini dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. Okey, jom like dan subscribe channel Cikgu Azhar untuk mempelajari tajuk Sains KSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.